Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Berjumpa lagi dengan Cikgu Aisyah untuk mata pelajaran Pendidikan Kesihatan tahun 1. Okey, pada hari ini kita akan membincangkan tentang tajuk hormat menghormati. Okey, objektif pembelajaran. Okey, pada hari ini cikgu harap awak dapat menyatakan maksud hormat menghormati, dan yang kedua, awak dapat menyatakan cara menjalinkan hubungan yang sihat dengan ibu bapa, penjaga, ahli keluarga, rakan sebaya dan orang lain. Okey, jom kita tengok apa yang dimaksudkan dengan hormat menghormati. Okey, hormat menghormati merupakan menghargai dan memuliakan seseorang dengan layanan yang sopan dan berhemah kepadanya. Maksudnya kita memberi layanan yang baik, yang sopan, okey, dan berhemah kepada orang lain. Okey, untuk tajuk hormat menghormati ni awak boleh rujuk buku teks PJPK halaman 80. Okey, Elson berhubung secara sihat dengan mereka. Okey, jom kita tengok. Okey, yang pertama, Elson berhubung baik dengan ibu bapa. Contohnya dia berjalan-jalan dengan ibu bapa. Okey, yang kedua, dia juga berhubung baik dengan penjaga. Okey, penjaga ni seperti macam contohnya seperti kalau macam kata ayah, ibu bapa tak tak ada ataupun maksudnya sama ada meninggal ke ataupun bekerja di luar kawasan, awak tinggal bersama pakcik atau makcik, bapa saudara, ibu saudara, atuk atau nenek, itu kita panggil sebagai penjaga. Okey, jadi Elson juga berhubung secara sihat dengan penjaganya. Okey, kemudian dengan anggota keluarga yang lain seperti kakak, abang, adik, okey, dengan melakukan aktiviti bersama-sama. Okay, seterusnya dengan rakan sebaya. Okey, rakan sebaya ni kawan-kawan lah. Okey, jadi sentiasa melakukan hubungan yang baik lah. Maksudnya bercakap dengan sopan, sentiasa berhubung, sentiasa berkongsi cerita. Okey, dan seterusnya dengan jiran tetangga. Elson juga berhubungan secara sihat dengan mereka. Contohnya macam Elson memberi buah tangan kepada jiran sebelah rumah. Okey. Okey, kepentingan etika hormat menghormati dalam perhubungan. Okay, yang pertama, dapat bertukar pendapat, merapatkan hubungan kekeluargaan dan persaudaraan, sentiasa disayangi dan disenangi, mewujudkan suasana yang harmoni dan tenteram, serta dapat menyelesaikan masalah dengan mudah. Okey, bila kita melakukan hubungan dengan cara hormat menghormati ni, semua masalah kita akan dapat diselesaikan dengan mudah. Okey, dan hubungan kekeluargaan dan juga persaudaraan kita menjadi lebih rapat. Dan kita akan hidup dalam keadaan harmoni dan tenteram, sentiasa disayangi dan juga disenangi oleh semua orang. Okey, berikan contoh etika perhubungan yang lain. Okey, tadi perhubungan Elson dengan ibu bapa, dengan penjaga, rakan, jiran. Okey, kalau macam contoh lain yang kita boleh tengok adalah dengan bertanya khabar. Okey, tanya khabar rakan-rakan. Okey, macam sekarang ni kita berada di rumah masing-masing. Jadi apa salahnya kalau kita bertanya khabar dengan rakan-rakan kita melalui telefon, okey, melalui WhatsApp, tanya khabar, okey. Okey, yang kedua, macam contoh yang ditunjukkan ini adalah hubungan yang baik dengan orang yang kita tak kenal pun. Contohnya macam semasa situasi menaiki bas. Okey, jadi ada seorang kanak-kanak ni memberikan tempat duduk kepada seorang makcik. Jadi itu adalah salah satu contoh etika perhubungan yang sangat baik. Maksudnya kita tak kenal pun dengan makcik tu, tapi dia memberikan tempat duduk. Okey, jadi ini adalah amalan yang sangat baik sebab kita macam sebenarnya menghormati orang yang lebih tua. Okey, dan juga mengucapkan ucapan terima kasih. Okey, cara menghormati ibu bapa. Yang pertama, kita kena belajar bersungguh-sungguh. Awak sebagai pelajar kena belajar bersungguh-sungguh. Yang kedua, menerima teguran dan nasihat dengan hati yang terbuka. Okey, bila ibu bapa tegur, apabila awak melakukan kesalahan, awak kena terima dengan hati terbuka. Okey, maksudnya bila ibu bapa tegur tu bukan bermaksud ibu bapa tak sayang awak. Ibu bapa tegur tu
sebab sayang. Maksudnya tegur, awak buat salah, awak kena tegur dan awak kena terima nasihat tu dengan hati yang terbuka. Seterusnya, berkelakuan baik dengan ibu bapa. Hormat ibu bapa. Berkelakuan baik macam mana? Contohnya macam tolong ibu bapa kemas rumah, tolong basuh kereta, tolong cuci pinggan mangkuk, tolong jaga adik. Kita adalah berkelakuan baik dengan ibu bapa. Kalau ibu bapa minta tolong melakukan sesuatu, awak dengan rela hati untuk menolong. Okey, itu cara menghormati ibu bapa. Okey, seterusnya sentiasa menolong. Macam cikgu cakap tadi lah, sentiasa menolong ibu bapa di rumah. Okey, disebabkan sekarang ni kita semua berada di rumah, jadi bila kita melakukan aktiviti bersama-sama, saling memainkan peranan masing-masing. Macam sebelum ni yang kita dah belajar. Jadi kerja rumah, suasana dalam rumah akan menjadi lebih baik dan lebih tenang. Okey, seterusnya sentiasa berkongsi perasaan dan masalah dengan ibu bapa. Okey, ini kalau awak ada masalah dalam pembelajaran, ada masalah dengan kawan, ataupun ada masalah dengan kakak ataupun abang, awak berkongsi masalah dengan ibu bapa. Okey. Okey, seterusnya cara menghormati ahli keluarga. Ahli keluarga ni maksudnya ahli keluarga yang lain lah selain daripada ibu bapa. Ada abang, kakak, adik, atuk atau nenek ataupun orang lain yang berada dalam rumah. Okay, yang pertama, berbual dan bermain dengan mereka. Maksudnya jangan kakak dengan abang lah. Jangan maksudnya awak buat hal sendiri saja. Maksudnya berbual dan bermain dengan ahli keluarga yang lain. Yang kedua, menerima teguran dan nasihat. Okay, menerima teguran dan nasihat. Bersikap sopan dengan abang, kakak, adik dan ahli keluarga yang lain. Memanggil panggilan yang baik dengan ahli keluarga yang lain. Okey, ini sangat penting sebab ada setengah dia tak hormat. Bukanlah tak hormat, maksudnya macam dia panggil kakak dengan abang dia dengan perkataan yang tak sesuai. Contoh macam dia panggil oi, itu tak baik tak bagus. Jadi maksudnya kalau abang, kita hormatlah panggil abang, panggil kakak, ataupun ada yang panggil along, angah. Okey, itu adalah panggilan yang sangat baik dalam kita nak panggil ahli keluarga yang lain lah. Okey, alright. Yang seterusnya adalah sentiasa bersopan dengan semua adik-beradik. Tak nak gaduh-gaduh. Okay, sekarang ni semua dekat rumah memang selalulah akan berlaku berebut barang lah, okay, berebut gadget lah. Okay, jadi awak sentiasa bersopan santun dengan semua adik-beradik sebab itu adalah darah daging kita. Okey, seterusnya cara menghormati rakan sebaya. Okey, rakan sebaya ni rakan-rakan awak lah. Okey, memandangkan sekarang semua berada di rumah, jadi rakan-rakan awak berada di rumah masing-masing lah. Okey, yang pertama, menghormati pendapat rakan dengan baik, menjadi pendengar yang baik, meminta kebenaran apabila ingin meminjam barang, tidak bercakap kasar, membantu rakan di dalam kesusahan. Okey, ini adalah salah satu, maksudnya 5 saja cara menghormati rakan sebaya. Ada banyak lagi cara lain. Ini cikgu bagi contoh saja. Okey, sebagai contoh sekarang ni kan, okey, dalam keadaan COVID-19 ni, kita tahu ramai yang terjejas. Okey, mungkin ada dalam kalangan kawan-kawan awak, kawan-kawan kita yang mempunyai masalah dari segi keuangan ataupun mak ayah dia dah diberhentikan kerja, ada kesan daripada COVID-19 ni, ataupun kawan-kawan awak tak ada makanan. Jadi kita sebagai kawan-kawan, rakan-rakan sebaya, tanya khabar dan kalau boleh kita bantu rakan-rakan kita yang ada dalam kesusahan. Okay, sebab sekarang ni semua sangat terkesan. Okey, jadi kita tanya khabar kawan-kawan kita. Ada makan ke belum? Okey ke tak okey? Jadi itulah salah satu cara kita menghormati rakan sebaya. Okey, seterusnya cara menghormati jiran. Okey, tidak membuat bising, bertolak ansur dengan jiran, bercakap sopan dengan jiran, bertegur sapa dengan jiran dan bertanya khabar, menghulurkan bantuan jika jiran dalam kesusahan. Okey, ni dalam kehidupan kita ni memang kita akan ada jiran dekat rumah. Contoh jiran sebelah rumah ke, jiran atas apartmen ke, tak kisahlah. Jadi kita sebagai jiran tetangga mesti menghormati. Okey, kena bertolak ansur dengan jiran. Kalau ada apa-apa yang berlaku dengan jiran, kita, macam sekarang ni, macam cikgu cakap tadi, kita kena bertanya khabar. Sebab kadang-kadang jiran sebelah rumah itu kita sedang mengalami kesusahan. Mungkin dia dah tak makan beberapa hari. Mungkin ahli keluarga dia sakit. Jadi kita menghulurkan bantuan jika jiran dalam kesusahan. Tapi
dengan syaratnya macam sekarang ni kita kena jaga SOP jugalah. Kita bantu boleh bantu tapi kena jaga SOP juga. Okey. Alright, jadi tak perlu buat bising. Kita kena hormatlah jiran tetangga sebelah. Janganlah tiba-tiba bernyanyi karaoke sampai tengah malam. Itu tak baguslah. Jadi kita tak hormat jiran. Okay, selain daripada tu kita juga boleh hantarkan makanan, hantar buah tangan, bertegur, bercakap sopan. Maksudnya janganlah jerit daripada jauh. Oi makcik, macam tu tak baik lah kan. Jadi kita kena panggil panggilan yang baik, yang betul lah. Macam hormat, makcik apa khabar, kita tanya khabar kan. Okay, itu salah satu cara kita menghormati jiran tetangga. Okay, jadi kesimpulannya kita mestilah saling hormat menghormati di antara satu sama lain agar memperoleh kehidupan yang harmonis. Sebab kita nak hidup dalam keadaan yang selesa, yang bahagia, yang gembira, yang saling sayang menyayangi. Jadi kita kena hormat dengan semua orang. Okay? Alright. Jadi itu saja untuk perkongsian cikgu pada kali ini. Kita berjumpa lagi di kelas yang akan datang. Okay? Assalamualaikum dan jumpa lagi.